Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Roslan. Apa khabar murid-murid tahun 4 Batu Belang SK yang tua hitam? Baik, cikgu harap kamu semua sihat-sihat. Apa? Ada yang belum bangun? Siapa yang dah bangun? Cuba angkat tangan. Angkat tangan. Okey. Baik. Mana Adam Noh? Cuba angkat tangan Adam Noh. Adam Noh Dayang. Dayang Fatihah. Muhammad Akif. Imanina. Imanina ada? Imanina? Okey. Fatihah Imani. Dah bangun belum? Okey, Fatihah mana? Fatihah. Zara. Zara Yusri ada? Ada, bagus. Danish. Danish Zaidi ada? Baik, cikgu tak berapa mengenali kamu lagi. InsyaAllah bila kita dah jumpa nanti, kita akan saling kenal mengenal lah. Baik, sekali lagi cikgu, nama Cikgu Roslan. Cikgu akan mengajar sejarah tahun 4 Batu Belang. Kelas kamu sekarang ni kenali sebagai 4 Batu Belang. Baik, cikgu percaya kamu belum dapat lagi buku sejarah, buku teks sejarah. Jadi cikgu paparkanlah. Ni cikgu ambil daripada buku teks digital ya. Kita boleh download buku teks digital. Jadi cikgu ambil ni macam paparan dia di buku teks yang sebenar lah. Baik, hari ni kita akan belajar sejarah. Hari ni berapa bulan? 29 kan? 29 bulan Januari kita akan belajar sejarah. Baik, apa yang kita akan belajar hari ini? Okey, tajuk satu, mari belajar sejarah. Itu baik. Untuk hari ini kita tak belajar tak banyak untuk topik hari ini. Kita cuma belajar satu saja. Hari ini kita nak mengenali sejarah. Unit 1 mengenali sejarah. Dan dalam tu nanti kita akan belajarlah apa tentang definisi sejarah yang perlu kita ketahui lah. Ya. Baik. Sebelum tu siapa tahu siapa kenal orang yang mengangkat tangan macam ni tu? Sini. Masa bila tu? Siapa tahu? Tu masa pengisytiharan Persekutuan Tanah Melayu, pengisytiharan Merdeka. Berapa bulan? 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Dan itu merupakan sejarah untuk negara kita Malaysia. Itu sejarah lah, menjadi sejarah peristiwa yang pernah berlaku di masa dahulu. Baik, sejarah merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa yang berlaku pada masa yang lalu. Baik, cikgu nak kamu kenal, kamu ingat pada masa yang lalu. Itu kata kunci dia, pada masa yang lalu. Sejarawan menggunakan pelbagai sumber dan kaedah penyelidikan untuk menghasilkan penulisan sejarah. Baik, macam-macam caralah dia orang guna untuk penyelidikan sejarah. Nanti kita akan pelajari. Kita akan pergi satu persatu nanti macam mana mereka menyelidik fakta-fakta untuk mendapatkan sejarah tersebut. Baik, dalam unit ni nanti, unit 1 ni, kita akan membincangkan pengertian sejarah. Satu, pengertian sejarah, sumber sejarah, kaedah penyelidikan sejarah, konsep masa dan ruang serta sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Tapi pada hari ini, ya, topik hari ini kita akan lihat satu saja, iaitu pengertian sejarah. Okey. Baik. Apa kita belajar hari ini? Cikgu dah beritahu tadi, iaitu pengertian sejarah. Satu saja hari ini kita akan belajar. Baik. Apa dia pengertian sejarah? Baik, di sini cikgu paparkan. Okey, ini semua dalam buku teks kamu ya. Dalam buku teks kamu cikgu ambil. Ni ialah tokoh-tokoh sejarawan yang terkenal di seluruh dunia. Mereka ni adalah tokoh sejarawan yang terkenal macam Herodotus, Ibn Khaldun, IHK ni. Baik, cikgu kena satu-satu. Apa dia pengertian sejarah? Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku. Tadi kita dah tunjuk, cikgu dah cakap tadi kan. Yang sejarah ialah perkara atau peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa yang lalu. Ingat, pada masa yang lalu, bukan pada masa depan. Ya, masa yang berlalu, yang telah berlalu. Contoh yang dah berlalu ni, kamu masuk acara sukan pada kejuaraan olahraga sukan sekolah pada tahun lepas. Kamu masuk acara apa? Adam masuk acara apa, Adam? Lumba lari. Okey. Adam masuk acara lumba lari dan Adam dapat tempat yang pertama. Johan lah, katakanlah Johan. Jadi, pada tahun 2021 ni merupakan peristiwa yang dah Adam dapat tu ialah merupakan sejarah hidup Adam pada tahun 2020. Dan kita kenang pada tahun 2021. Dan pada tahun 2021 ni kita dah sukan belum?
Belum. Jadi belum ada sejarah sukan lagi untuk pada tahun 2021. Okey, apa lagi sejarah yang tentang hidup kamu lah yang kamu tahu? Yang boleh kamu ceritakan. Iman. Apa? Imanina. Apa sejarah dia? Pada bulan lepas kamu dah pergi ke Johor kan, betul? Pergi ke Johor. Jadi peristiwa yang berlalu pada bulan lepas tu, pengalaman kamu dekat Johor tu, itu merupakan sejarah hidup kamu. Contoh lagi, pada minggu depan ibu kamu akan bawa kamu pergi melancung ke Pulau Langkawi. Tapi sekarang ni belum lah lagi. Ni cikgu bagi contoh, sekarang ni corona kita tidak boleh merentas kawasan semua. Kita kena duduk kat rumah. Tapi cikgu bagi contoh, pada minggu depan Emak Fatihah Imani ataupun Mak Dayang akan bawa Dayang pergi melancung ke Pulau Tioman ke Langkawi ke, ya. Adakah peristiwa pada minggu depan ni telah menjadi sejarah pada hari ini? Belum kan? Belum berlaku. Jadi peristiwa sejarah ini ialah perkara-perkara yang telah berlaku. Baik, kita terus pada topik kita pada pagi ini lagi, iaitu apa pengertian sejarah mengikut sejarawan-sejarawan. Okey. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Pengertian sejarah perlu diketahui supaya kita mudah untuk memahami sejarah. Kenapa kita perlu ketahui pengertian sejarah ni? Sebab agar kita mudah untuk memahami peristiwa sejarah. Okey, sejarawan telah memberikan pandangan masing-masing tentang pengertian sejarah. Okey, ada cara masing-masing lah untuk menterjemahkan, untuk memaklumkan apa itu sejarah. Mengikut sejarawan ni lah. Okey, baik, kita tengok Herodotus ni. Herodotus tepi ni, ya. Siapa Herodotus ni? Okey, baik. Cikgu maklumkan sekelas sejarah Herodotus ni. Herodotus ni ialah bapa sejarah dunia. Dia telah dilahirkan dekat zaman Yunani dulu. Dekat Halikamatus di Turki. Dia masa tu dilahirkan di Turki lah. Di Herodotus ni. Jadi apa yang dikata? Herodotus kata sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Itu penceritaan tentang tindakan manusia dan kenapa mereka melakukan. Itu kata-kata Herodotus. Apa pula kata Ibn Khaldun? Baik, Ibn Khaldun ini bangsa Arab. Ibn Khaldun ni seorang sejarawan yang terkenal pada zaman dahulu dan sekarang orang telah mengkaji dia pula. Okey, apa kata Ibn Khaldun? Ibn Khaldun mengatakan sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Dia kata sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan-perubahan yang berlaku. Seterusnya kita tengok pula sejarawan yang seterusnya, iaitu E.H. Carr. E.H. Carr ni bangsa Inggeris, ya. Nama penuh dia tak salah cikgu, Edward Hewlett Carr. Ya, bangsa Inggeris dan dilahirkan pada tahun 1822. Dah lama dululah dia lahir ni. Apa kata E.H. Carr ni? E.H. Carr kata sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Maksudnya E.H. Carr kata masa kini ni dengan masa lampau ni ada perkaitannya. Contohnya nenek kita dengan kita. Nenek kita ataupun moyang kita dah sejarah hidup keluarga kita dan ada perkaitan dengan kita pada zaman masa kini. Betul? Betul tak? Begitulah kata E.H. Carr lah. Baik, kita tengok lagi yang lain. Ini ialah sejarawan dari negara kita di Malaysia. Okey, iaitu Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Apa kata Dr. Khoo? Dr. Khoo kata sejarah merujuk peristiwa yang berlaku atau sudah berlaku. Okey, perkara yang berlaku dan atau yang sudah bersama dengan tadilah. Maksudnya yang masa-masa lalu tu dah merupakan sejarah. Dan seorang lagi tokoh sejarawan kita di Malaysia ni iaitu Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim. Apa kata Dr. Muhammad Yusof? Dr. Muhammad Yusof kata sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Okey, itu kata Dr. Muhammad Yusof lah. Ya, catatan atau rekod. Okey, sejarah ni melibatkan tindakan manusia. Okey, apa dia? Sejarah melibatkan tindakan manusia, perubahan dan catatan sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Cuba kita baca ulang sama-sama. Sejarah melibatkan tindakan apa? Manusia, lagi perubahan dan
catatan peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Oleh itu sejarah memberikan iktibar dan teladan untuk kehidupan manusia. Baik, itu pelajaran kita untuk pagi ini, iaitu pengertian sejarah. Baik, cikgu harap kamu dapat memahami apa itu pengertian sejarah mengikut sejarawan-sejarawan yang telah kita belajar tadilah. Dan untuk latihan, di sini cikgu dah sediakan latihan untuk kamu. Kamu tidak perlu untuk melukis gambar Herodotus, Ibn Khaldun, tak perlu. Nanti bila kita bersemuka, bila sekolah dah berjalan seperti biasa, cikgu akan edarkan gambar-gambar ni untuk kamu lekatkan dalam buku tulis kamu. Latihan untuk kamu pada hari ini cuma kamu tuliskan nama dan biarkan ruang kosong, ya. Dalam ruang kosong, tinggalkan ruang kosong untuk cikgu tampal muka atau tampal gambar. Okey, kamu cuma tulis Herodotus, apakah yang Herodotus katakan? Apakah sejarawan ni katakan tentang pengertian sejarah mengikut Herodotus lah yang kita dah belajar tadi. Kita belajar kat sini, kamu boleh tengok jawapan kat sini, kamu boleh salin balik kat sini. Okey, apa kata Herodotus tadi? Sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Jadi cikgu nak kamu cuma tuliskan saja dekat kasar merah tu. Cikgu nak kamu bahagikan buku macam ni. Kalau kamu tak muat satu muka surat, kamu boleh buat 2 ataupun 3 muka surat. Dan biarkan ataupun tinggalkan ruang kosong di tepi untuk cikgu serahkan untuk kamu lekatkan gambar nanti. Faham ya? Faham semua? Baik, cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan kamu ini. Cikgu sudahi pelajaran kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingatan pada cikgu pada kamu, sebab musim-musim Covid ni, kamu tidak perlu untuk keluar rumah untuk pergi berjalan sana sini. Dan ingatlah kalau nak keluar rumah pun, jika ada keperluan penting, pakailah mask dan janganlah pergi tempat yang sesak. Baik, kita jaga kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada Cikgu Ruslan. Assalamualaikum. Tahniah.